Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pelajar-pelajar, saya akan bincangkan pada hari ini bagaimana caranya untuk kita menyediakan penyata keuangan perkongsian dalam bentuk T dan juga format penyata. Baik, pelajar buka muka surat 127 buku teks ya. Okey, tengok contoh 11. Okey, kita tengok soalan ni ya. Okey, Sarah dan Helmi ialah perkongsi dalam perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi. Ikatan perjanjian perkongsian mereka telah menetapkan perkara-perkara seperti berikut. Okey, yang pertama, untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1:2. Yang kedua, faedah 6% setahun dikenakan atas ambilan perkongsi. Yang ketiga, gaji tahunan Helmi berjumlah 13,000. Keempat, faedah atas pinjaman perkongsi ialah 8% setahun. Kelima, allowance tahunan Sarah berjumlah 6,000. Jadi Helmi ni dia menerima gaji, Sarah tak ada gaji ya, tapi Sarah dia ada allowance tahunan. Okey, berikut ialah imbangan duga perkongsian Sarah dan Helmi pada 31 Disember 2017. Okey. Akaun modal. Sarah modal 20,000, Helmi modal 30,000. Akaun semasa. Sarah 1050 sebelah kredit ya. Okey, manakala Helmi 1,200 berbaki sebelah debit. Okey. Jadi akaun semasa ni yang paling baiknya ialah berbaki kredit lah ya. Kalau dia berbaki debit seperti Helmi ni, maknanya Helmi ni dia ada berhutang dengan perkongsian ya. Okey, kemudian ambilan Sarah 2,400, Helmi 4,800. Okey, belian 22,000, jualan 53,700. Okey, tunai 1,800 bagi tunai. Pulangan, okey, sebelah kredit ya. Jadi kalau sebelah kredit ialah pulangan belian. Pulangan belian 540. Okey, diskaun. Diskaun sebelah kredit. Maknanya diskaun diterima ya, iaitu sejenis hasil 380. Okey, akaun belum terima 8040. Akaun belum bayar 6,400. Okey, deposit kadar bayaran 350. Okey, jadi ini aset. Okey, angkutan keluar 790. Jadi ini belanja. Kadar bayaran juga belanja 1690. Okey, premis ini aset 70,000. Okey, inventory pada 1 Januari 2017 10,000. Ini ialah aset semasa ya. Okey, pinjaman daripada Sarah ini liability 22,000. Jadi perkongsian ya boleh meminjam wang daripada perkongsi. Sama seperti kita meminjam dekat bank ya. Jadi bila meminjam kita kena bayar faedah ya. Faedah atas pinjaman. Jadi kalau kita pinjam dekat bank, faedah tu bayar kepada bank lah. Jadi kalau syarikat perkongsian ni dia meminjam daripada perkongsi, maka faedah atas pinjaman itu akan dibayar balik kepada perkongsi ya. Okey, gaji Helmi yang dah dibayar 8,600. Okey. Gaji Helmi ni kalau kita tengok dalam soalan ni, gaji dia 13,000 ya. Manakala dalam imbangan duga ada 8,600. Jadi maknanya
gaji yang dah dibayar ialah 8,600. Jadi ada lagi yang belum dibayar. Okey, allowance Sarah 2,000. Okey, kita tengok dalam soalan. Allowance Sarah ialah 6,000, ya. Tapi 2,000 ini yang dah dibayar. Maka ada lagi yang belum dibayar sebanyak 4,000. Okey. Faedah atas pinjaman Sarah 400. Yang ni yang dah dibayar, ya. Nanti kita kira berapa lagi yang belum dibayar. Okey, maklumat tambahan. Inventory pada 31 Disember 2017 direkodkan seperti berikut. Okey, inventory akhir, ya. Harga kos 6,700, harga pasaran 6,850. Jadi kalau kita tengok kepada kedua-dua harga ini, harga kos ni lebih murah, ya. Jadi kita ambil yang lebih murah, nanti masuk ke dalam jawapan kita, ya. Okey, yang kedua. Seorang pelanggan diisytiharkan muflis dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, ada belanja hutang lapuk lagi, ya. Okey, angkutan keluar 100 telah tersalah catat dalam akaun kadar bayaran. Jadi nanti di sini ada angkutan keluar tadi, ya. Ini tadi. Ni angkutan keluar nanti kena tambah lagi dengan 100, ya, sebab dia dah salah catat. Manakala kadar bayaran nanti kita kena tolak dengan 100, ya. 1690 tolak dengan 100. Okey, ambilan tunai 200 oleh Helmi belum direkod. Okey. Soalan. Sediakan dalam bentuk T dan format penyata akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey. Yang kedua, okey, soalan ni dia nak dua format, ya, satu bentuk T, satu lagi format penyata. Jadi saya akan tunjuk nanti bentuk T dahulu. Okey, kemudian baru kita buat format penyata. Yang kedua ialah sediakan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, ini beza dia, ya, dengan milikan tunggal, ya. Kalau milikan tunggal dia ada akaun perdagangan dan untung rugi sahaja. Tapi kalau akaun perkongsian dia ada akaun pengasingan, ya. Jadi akaun pengasingan untung rugi ini hanya wujud dalam syarikat perkongsian. Okey, yang C, sediakan penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2017. Okey, sekarang kita tengok kat sini, ya, bagaimana nak sediakan akaun apa tu? Perkongsian ni, ya. Okey. Kita tengok di sini. Ini ialah kita nak sediakan bentuk T dahulu, iaitu perkongsian Sarah dan Helmi, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, ini bentuk T, ya, bentuk T. Ini sebelah kredit, ini sebelah debit. Okey, pertama sekali kita masukkan jualan, ya. Okey, kita ambil butiran ini. Okey, jualan 53,700. So kita masukkan sini, di sini, ya, jualan 53,700. Okey, kemudian inventory awal, ya. Inventory awal. Okey, kita cari kat sini, ya. Okey, di sini, ya. Inventory pada 1 Januari. Okey, 10,000. So kita masukkan dekat sini. Okey, di sebelah debit, ya. Okey, di sebelah debit masukkan inventory. Okey, kemudian belian. Belian 22,000. Okey, kita ikut format biasalah, ya, menyediakan akaun perdagangan. Okey, belian ini 22,000. Okey.
Masuk, letakkan dekat sini. Kemudian tolak pulangan belian. Okey, kita cari kat sini pulangan belian. Okey, kat sini ya. Pulangan belian 540. Okey, di sini. Jadi masukkan di sini 540. Okey, sekarang belian 22,000 tolak dengan pulangan belian 540. Jadi kita dapat 21,460. 22,000 tolak 540, kita dapat 21,460. Okey, jadi ini ialah angka belian bersih ya. Okey, belian bersih ini tambah balik dengan inventory awal 10,000 ya. 10,000 ya, inventory awal tambah dengan belian bersih 21,460, maka kita dapat dekat sini 31,460. Okey. Kemudian tolak inventory akhir. Jadi inventory akhir tadi ada dua nilai ya. Jadi saya kata tadi ambil yang terendah. Jadi kita ambil 6,700 ya. Jadi sentiasa ambil yang terendah ya. Kalau dibagi dua nilai inventory akhir, sentiasa ambil harga yang lebih rendah ya. Okey. Jadi tulis kat sini inventory akhir 6,700. Okey, jadi 31,460 tolak dengan inventory akhir 6,700, maka kita dapat 24,760 ya. Okey. Kemudian ini tadi 24,760 butiran ini ialah kos jualan ya. Okey. Jadi tadi kos barang untuk dijual 31,460 tolak inventory akhir, maka kita dapat kos jualan 24,760. Okey, kemudian kita ambil jualan ini tadi ya. Okey, jualan ni tadi 53 ni 53,700. Okey. Kita tolak dengan kos jualan ya. Tolak ya. Okey, kita tolak yang ni. Okey. 53,700 tolak dengan kos jualan 24,760, maka kita akan dapat di sini. Kita akan dapat untung kasar. Ya. Jadi untung kasar ialah 28,940. Okey, untung kasar ini. Okey. Untung kasar ini kita bawa ke sebelah kredit ya. Dah dapat, kita pindah ke sini. Jadi step dia 1, ini 2, ini 3. Okey, bawa ke untung kasar ke sebelah kredit. Jadi kita dapat 28,940. Okey, sekarang kita tambah hasil ya. Di sebelah kredit dalam format akaun perdagangan kita tambah hasil. Okey, jadi hasil dekat sini kita dapati ada satu sahaja, iaitu diskaun diterima 380. Ya, jadi letak kat sini. Kemudian yang ini ialah semua belanja-belanja ya. Jadi belanja-belanja kalau yang ada nombor di kecil di atas ni, maknanya ada pelarasan ya. Jadi angkutan keluar ya. Angkutan keluar. Okey, 790 ya.
angkutan keluar 790 tambah 100. Okey, di sini ada pengiraan di bawah ni ya. Kenapa nak tambah 100? Okey, kita tengok dekat sini ya. Maklumat ketiga ni, maklumat tambahan ni. Angkutan keluar 100 telah tersalah catat dalam akaun kadar bayaran. Jadi kita kena tambah lah ya. Sebenarnya angkutan keluar ni ada lagi 100 ya. Jadi 790 tambah 100 jadi 890. So kita catat kat sini. Okey, yang kedua kadar bayaran. Kadar bayaran. Okey, kita tengok yang asal 169 16990. Tapi kat sini tadi telah dibagi tahu dalam kadar bayaran itu telah tersalah catat angkutan keluar sebanyak 100, maka kita kena tolak. Jadi pengiraan dia 1690 tolak 100, maka kita dapat 1950. Okey, jadi catat kat sini. Okey, yang ketiga ialah faedah atas pinjaman ya. Okey, kita tengok kat sini maklumat. Okey, pinjaman daripada Sarah ialah 22,000 ya, maklumat kat sini. Okey, kemudian faedah atas pinjaman ialah faedah atas pinjaman perkongsi ialah 8% tahun. Okey, ini kadar yang telah ditetapkan dalam ikatan perkongsian ya. Okey, baik. Jadi tengok pengiraan kat sini. 22,000 darab dengan kadar faedah 8%, darab dengan tempoh pinjaman. Jadi tempoh pinjaman itu ya setahun lah ya. Kalau kita kena perhatikan ya tempoh ni ya. Kalau tak sampai setahun, kita kena kira berapa bulan ya pinjaman itu dibuat daripada tarikh bila. Itu kita kena perhatikan ya. Tapi dalam soalan ni tempoh dia ialah setahun ya, dibuat pada awal tempoh. Jadi darab dengan 12/12. Jadi kita dapati faedah atas pinjaman ialah 1760. Okey, jadi catat kat sini. Okey, kemudian hutang lapuk. Okey, dalam maklumat tambahan ni ya, seorang pelanggan diisytiharkan musbeli dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jadi masukkan dekat sini hutang lapuk ya. Okey, jadi sekarang kita tengok kat sini macam mana kita nak kira untung bersih ni. Okey, campurkan sebelah kredit dahulu ya. 28,940. Kenapa nak ambil sebelah kredit dulu? Sebab belah sini biasanya lebih banyak lah ya. Kalau sebelah debit ni lebih banyak, dia akan jadi rugi bersih ya. Tapi kalau sebelah kredit lebih banyak, kita akan dapat untung bersih. Okey, 28,940 untung kasar tambah dengan hasil iaitu diskaun diterima 380, maka kita dapat 29,320. Okey. Kemudian kita tolaklah ya. 29,320 tolak dengan angkutan keluar 890, tolak dengan kadar bayaran 1590, tolak dengan faedah atas pinjaman 1760, tolak dengan hutang lapuk 800, maka dapatlah 24,280. Ini ialah untung bersih ya. Jadi yang ini ya saya tandakan ya. Yang ini okey. Dan yang ini ya. Saya tunjuk anak panah jumlah ini ya, tolak sini. Okey. Okey. Untung kasar tambah hasil tolak dengan belanja sama dengan untung bersih. Jadi jumlah di sini tadi 29,320
tolak dengan jumlah semua belanja ya. Maka kita dapatlah di sini untuk bersih. Dapat untung bersih 24280. Okey, habis tentang akaun perdagangan. Okey, sekarang kita nak sediakan pula akaun pengasingan untung rugi ya. Okey, kita tengok perkongsian Sarah dan Helmi akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, kita ambil untung bersih tadi. Okey, letakkan sebelah kredit akaun pengasingan ya. Akaun pengasingan ni dia ada, kalau bentuk T ya, bentuk T dia ada sebelah kredit, dia ada sebelah debit. Okey, kemudian kita tambah dengan faedah atau ambilan ya. Kerana faedah atau ambilan ini dia akan menambah kepada untung bersih ya. Jadi kita kena kira faedah atas ambilan tadi. Okey. Jadi dalam soalan dia dah bagi tahu ambilan Sarah 2,400, ambilan Helmi 4,800, manakala okey, faedah 6% setahun dikenakan atas ambilan perkongsi. Jadi kena kira tu ya. Jadi di sini dah ada pengiraan dia. Faedah atas ambilan. Okey, Sarah tadi ambilan dia 2,400 darab dengan faedah 6%, maka kita dapat 144. Manakala Helmi pula ambilan dia 5,000 darab dengan faedah 6%, maka kita dapat 300. Jadi kita campurkan kedua-dua ni, 144 tambah dengan 300, kita dapat 444. Jadi sebab itu kita dapat kat sini faedah atas ambilan ialah 444. Okey. Kemudian masukkan butiran-butiran sebelah debit pula, antaranya ialah gaji perkongsi iaitu 13,000 ya. Jadi gaji perkongsi tadi Helmi ya 13,000, kemudian allowance Sarah 600. Okey, ini saja butiran yang ada di sebelah debit ya. Okey, kemudian sekarang kita nak kira pula akaun semasa Sarah dengan Helmi. Macam mana dapat butiran ini ya. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini. Jumlah di sini. Jumlah di sini ya, sebelah kredit 24,280 tambah 44, kita dapat 24,724. Okey, kemudian kita tolak dengan jumlah yang ini ya. Sebelah debit tadi. Okey, yang ini tolak sini. Lepas tolak kita dapat beza dia ialah 5,724 ya. Jadi dua ni kita dapat 5,724. Okey, 5,724 ni ya, lepas kita tolak ya. Tolak sini 5,724 ni akan diagihkan untung tu kepada perkongsi ya. Diagihkan mengikut nisbah masing-masing. Jadi dalam soalan ni dia bagi tahu kat sini untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1:2. Okey, maknanya 1 bahagian untuk Sarah, 2 bahagian untuk Helmi. Jadi ada berapa semua nisbah di sini? Ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian lah ya. 1 bahagian Sarah, 2 bahagian Helmi, maka semua sekali dia jadi 3 bahagian ya. Jadi 3 bahagian. Bila kita nak mengira kongsi untung ya. Kenapa kongsi untung? Sebab jumlah sebelah kredit lebih banyak daripada jumlah sebelah debit
Ya, kita tengok tadi. Jumlah sebelah kredit ni 247,224. Kita tolak dengan jumlah sebelah kredit tadi, iaitu berapa ribu tadi? 19,000 ya. 2 butir ni tadi 19,000. Kita ada baki lagi 5,724. Jadi sebelah kredit lebih banyak. Jadi kalau sebelah kredit lebih banyak, maknanya kongsi untung. Ya. Kalau keadaan sebaliknya pula berlaku, katakan sebelah debit di sini lebih besar daripada sebelah kredit kat sini, maka kita akan buat kongsi rugi belah sinilah ya. Kongsi rugi. Mungkin kita akan jumpa dalam soalan-soalan lain ya nanti. Okey, sekarang kongsi untung. Sarah tadi dia satu bahagian ya. 1/3 ya, semua sekali ada 3 bahagian. Darab dengan jumlah untung tadi 5,724, maka kita dapat 1908. Jadi masukkan dekat sini akaun semasa Sarah 1908 ya. Kenapa tulis akaun semasa? Sebab butiran nanti kita akan pindahkan ke akaun semasa. Kemudian kongsi untung Helmi pula. Okey, dia 2 bahagian. Jadi 2/3 darab dengan 5,724 sama dengan 3,816. Okey, kita tulis kat sini akaun semasa Helmi 3,816. Okey, habis tentang akaun perasingan. Sekarang kita nak tengok pula bagaimana caranya kita menyediakan akaun semasa. Okey, akaun semasa ni kita boleh buat dalam bentuk asing-asing ya, asing-asing seperti akaun Sarah satu akaun, Helmi satu akaun. Tapi dia kurang popular ya bentuk asing-asing itu ya. Jadi dia yang popular ialah akaun semasa bentuk beruangan. Ya, jadi kita tengok kat sini. Kita bahagikan ya akaun semasa ni, dia ada sebelah debit, sebelah kredit. Okey, jadi ada dua perkongsi Sarah dan Helmi. Jadi kita buatlah 2 bahagian sini ya. Ruang untuk Sarah, ruang untuk Helmi. Kalau ada 3 perkongsi, kena buat 3 lah. Kalau ada 4 perkongsi, kena buat 4 lah, 4 ruang Begitu juga sebelah kredit, ada 2 perkongsi, kita buatlah 2, Sarah, Helmi. Okey, jadi pertama sekali masukkan baki ya. Baki awal akaun semasa. Okey, kita tengok dalam soalan akaun semasa Sarah ialah sebelah kredit 1050. Okey, jadi Januari 1 baki Bibi. Okey, Sarah sebelah kredit 1050. Manakala Helmi baki dia sebelah debit 1,200. Jadi kita catat baki Helmi dekat sini 1,200. Okey, kemudian kita masukkan butiran-butiran sebelah kredit dulu ya. Okey, pertama kita tengok gaji. Okey, gaji ni gaji Helmi ialah tadi gaji Helmi 13,000 ya. 13,000. Okey, jadi dah bayar 8,600. Jadi gaji tengok di sini dia ada pengiraan ya. Gaji belum bayar Helmi 13,000, tolak yang dah bayar 8,600. Jadi yang belum bayar ialah 4,400. Jadi yang kita masukkan ke akaun semasa Helmi ini ialah yang belum bayar sahaja ya. Yang dah bayar tu tak diambil kira. Jadi masuk yang belum bayar je. Yang syarikat perkongsian belum bayar kepada Helmi ya. Okey. Kemudian kita tengok pula butiran untuk Helmi, apa lagi yang boleh dimasukkan sebelah kredit. Okey, iaitu daripada akaun pengasingan tadi ya. Jadi akaun pengasingan Helmi ada 3,816. So kita masukkan dekat sini ya, ruang Helmi. Okey, untuk ruang Sarah pula ya.
Pertama tadi dia ada allowance allowance dia setahun 6,000. Tapi dalam ni dah bayar 2,000 ya. Jadi 6,000 tolak 2,000, jadi yang belum bayar ialah 4,000. Okey. Jadi masukkan dekat ruang sarah ini allowance yang belum bayar 4,000. Okey, kemudian faedah atas pinjaman ya. Faedah atas pinjaman. Okey. Okey, faedah atas pinjaman sarah ialah setahun, tengok sebelah ni, 1,760 ya. 1,760. Tapi di sini yang dah bayar 400 ya. Jadi kena tolak ya yang dah bayar. Jadi 1,760 tolak 400. Jadi sama dengan yang belum bayar 1,360. Jadi masukkan dekat sini. Yang belum bayar lagi 1,360. Dan seterusnya ialah pengasingan tadi ya, iaitu sarah ada 1,980. So pindah kat sini. Okey, kemudian masukkan pula butiran sebelah kredit ya. Okey, butiran sebelah kredit. Okey, pertama ambilan ya. Jadi kita kena masukkan ambilan. Jadi ambilan sarah ialah 2,400. Ambilan Helmi ialah 5,000. Okey, kemudian faedah atau ambilan 144 untuk sarah ya, dah ada kira kat sini tadi ya. Untuk Helmi ialah 3,000 ya, 3,000. Okey, jadi sekarang kita nak kira baki HB ni ya. Okey, kita tengok sarah dulu ya. Okey, sarah ni okey, campurkan sebelah kredit dia. Okey, 1050, 4,000, 1360, 1908. Maka kita dapat 8318. Okey, 8318 tolak dengan ambilan, tolak dengan faedah atau ambilan. Maka kita dapatlah baki dia 5774. Ini baki HB ya. Okey, kemudian kita kira pula untuk Helmi. Okey, sebelah kredit dia 4,400 tambah dengan 3816, maka kita dapat 8216. Okey, jadi jumlah sebelah kredit ni tolak dengan jumlah sebelah debit, iaitu tolak dengan 1,200, tolak dengan 5,000, tolak dengan 3,000. Okey, lepas tolak, maka kita dapatlah baki dia 1716 ya. Jadi ini baki HB Helmi 1716. Okey, baki HB ni bawa ke sebelah kredit pada tempoh berikutnya ya. Jadi dia dah jadi baki PB ya. Okey. Seterusnya kita nak tengok bagaimana kita sediakan penyata kedudukan keuangan ya dalam bentuk T. Okey. Jadi penyata kedudukan keuangan, okey, belah sini ialah sebelah aset. Di sini ialah sebelah equity pemilik dan liability ya. Okey, kita tengok sebelah debit dulu, sebelah aset. Jadi aset bukan semasa, kita ada premis 70,000, kemudian kita ada inventory akhir 6,700. Kemudian akaun belum terima ni 7240, masukkan. Okey, kemudian tunai. Okey, tunai ni kita tengok ya. 200, kenapa nak tolak 200? Ada pengiraan ni sebab ada ambilan tadi ya. Ambilan tunai. Ya. Jadi tunai yang dekat sini
1,800 tolak dengan 200 ya. Okey, kita dapat 1,600. Okey, kemudian deposit kadar bayaran ya. Okey. Jadi jumlah aset semasa ialah 15,890 tambah dengan aset bukan semasa 70,000, maka kita dapat 85,890. Okey, kemudian kita tengok pula sebelah kredit penyata kedudukan keuangan. Okey, bahagian ekuiti pemilik ya. Masukkan modal sarah. Okey, modal sarah 20,000, modal helmi 30,000. Ini dah ada dalam soalan ya. Okey. Jadi bawa ke sebelahnya dia jadi 50,000, campurkan dua-dua. Okey, kemudian akaun semasa ni. Akaun semasa ni ambil dari atas tadi ya. Okey, sarah ada baki 5774. So tulis sini. Helmi 1716. So kita tulis sini. Campurkan dua-dua, bawa ke sebelah sini ya. Kolom berikutnya kita dapat 7490. Okey, kemudian liability bukan semasa, pinjaman sarah 22,000. Okey, kemudian liability semasa, akaun belum bayar 6,400. Okey, jadi kita campurkan ya. Kita dapat kedua-dua ini berjumlah 85,890 di sebelah kredit. Sebelah debit pun sama, 85,890. Okey, maka itulah jawapan dia ya. Okey. Okey, habis saya tunjukkan bentuk T. Sekarang ini ialah bentuk penyata ya. Jadi sebenarnya bentuk penyata ini dia lebih popular ya berbanding dengan bentuk T ya. Jadi masih butirannya masih sama, tapi kita tengok macam mana cara sedia bentuk penyata. Okey, kita tengok akaun perdagangan dan untung rugi ya bagi perkongsian sarah dan helmi. Kalau bentuk penyata, okey, jadi biasa kita buatkan 3 kolom di sini ya. Kolom 1, 2 dan 3. Okey. Jadi kita masukkan butiran jualan ya. 53,700. Okey, kemudian kita nak kira pula butiran kos jualan. Okey, dalam kelompok kos jualan terdiri daripada inventory awal. Okey, biasa memang kita masukkan kolom nombor 2. Kemudian belian 22,000 tolak dengan pulangan belian 5,400 ya. Jadi 22,000 tolak 540 kita dapat 21,460. Okey, 10,000 tambah dengan belian bersih ni tadi 21,460 dapat 31,460. Okey, tolak dengan inventory akhir 6,700 ya. Okey. 31,460 tolak 6,700, maka kita dapat kos jualan kat sini 24,760. Okey, jualan tadi ya, jualan ataupun jualan bersih ya. Kalau ada pulangan jualan jadi jualan bersih ya. Okey, 53,700 tolak dengan kos jualan 24,760, maka kita dapat untung kasar 28,940. Okey, tambah dengan hasil diskaun diterima 380, maka 28,940 tambah dengan 380 kita dapat 29,320. Okey, kemudian tolak pula belanja. Okey. Belanja ni semua dah dikira pelarasan ya, tak tunjuk lah. Tapi dekat sini tadi ada tunjuk ya, ada nombor-nombor ni dia tunjuk. So kita ambil aja maklumat yang sini tadi, kita pindah aja dekat sini. Ya, sebab ini ulang balik je ya sebenarnya. Okey, angkutan keluar 890, kadar bayaran 1590, faedah atas pinjaman sarah 1760 dan hutang lapuk 800. Okey, maka kita dapatlah jumlah belanja 5040.
Okey, jadi 29,320 tolak dengan belanja 5040, kita dapat untung bersih 24,280. Okey, kemudian kita sediakan akaun pengasingan ya. Dah dapat untung bersih ini, kita sediakan akaun pengasingan. Jadi untung bersih 24,280 ya, tambah dengan faedah atau ambilan ya. Jadi format dia memang macam ni ya, sebab faedah atau ambilan ni dia akan menambah ya kepada hasil ya. Okey, menambah kepada untung bersih. Okey, jadi 24,280 tambah dengan 444 dapat 24,724. Okey, tolak dengan gaji perkongsi 13,000 dan allowance perkongsi 6,000. Maka campurkan kedua butiran ini ialah 19,000. Jadi 24,724 tolak 19,000, kita ada 5,724. Okey, 5,724 ni dikongsi oleh akaun semasa Sarah dan akaun semasa Helmi mengikut nisbah tadi ya. Jadi Sarah tadi 1 bahagian ya. Manakala Helmi tadi 2 bahagian ya. Okey, saya dah bincang tadi ya. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula bentuk penyata ya, akaun penyata kedudukan keuangan bagi perkongsian Sarah dan Helmi. Okey, jadi kita buat 2 kolom macam ni ya, ataupun 2 lajur ya. Okey, jadi pertama sekali kita tulis aset bukan semasa yang terdiri daripada premis. Okey, kemudian aset semasa pula inventory awal 6,700. Akaun belum terima 7,240, tunai 1,600, deposit kadar bayaran 350. Ini semua dah dikira pelarasannya ya tadi ya. Okey, jadi kita dapat 15,890. Okey, kemudian tolak dengan liability semasa iaitu akaun belum bayar. Jadi 15,890 tolak dengan 6,400, kita dapat 9,490. Jadi butiran 9,490 ini ialah modal kerja ya. Modal kerja ini diperolehi apabila jumlah aset semasa ni tolak dengan jumlah liability semasa, maka kita dapat modal kerja. Okey, jumlah aset bukan semasa 70,000 tadi tambah dengan modal kerja 9,490, kita dapat 79,490. Okey, dah siap satu bahagian. So kita nak buat bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua terdiri daripada akaun modal. Okey, modal Sarah 20,000, modal Helmi 30,000. Jadi campurkan dua-dua jadi 50,000. Okey, akaun semasa Sarah baki dia 5,774. Akaun semasa Helmi baki dia 1,716. Maka kita dapatlah 5,490. Okey, tambahkan di sini 50,000 tambah dengan 7,490, kita dapat 5,7,490. Okey, kemudian tambah dengan liability bukan semasa 22,000, maka kita dapat jumlah besar dia 79,490. Jadi kita nampak kat sini jumlah besar tadi yang sepatutnya sebelah debit sama dengan jumlah besar di sebelah kredit. Maka dia imbang ya. Okey, baik. Okey, baik, itu sahaja. Nanti saya akan beri kamu beberapa soalan ya. Jadi tolonglah jawab soalan-soalan tersebut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.